Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam, di mana yang terakhir yang kita bincang pada bulan September tahun lepas, lebih kurang 6 bulan yang lepas lah. Kemudian kita cuti kuliah dan kita bersambung semula pada pagi ini. Yang saya tandakan muka surat 109. Pada perenggan yang di bawah, masih lagi di bawah tajuk
sifat mereka yang hidup untuk Islam. Yang pertama, benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Muka surat 109 pada perenggan di bawah. Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, ia berkata, dua lelaki yang telah memberi musibah ke atas diriku. Yang pertama, orang alim yang melanggar larangan agama. Dan yang kedua adalah orang jahil yang beribadah, iaitu si jahil memperdayakan orang ramai dengan ibadahnya, manakala si alim pula memperdaya orang ramai dengan pelanggaran terhadap agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada seluruh umat Islam melalui sabda baginda, kunu lil ilmi ru'atun wala takunu ruwatun. Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu, dan janganlah kamu menjadi tukang riwayatnya. Tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin muslimat sekalian, pagi ini kita tengok sedikit pandangan daripada Hujjatul Islam. Imam Ghazali dikenali dengan gelaran Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni maknanya orang yang pandai berhujah, yang banyak ilmunya, yang hebat ilmunya. Di mana Imam Ghazali sebut ada dua jenis lelaki yang menakutkan beliau. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan dua jenis manusia ini. Yang pertama, orang alim yang melanggar perintah Allah. Kerana secara logiknya, sepatutnya bila sebut orang alim ni, orang yang berilmu, dia mestilah jadi orang yang baik-baik, yang taat pada perintah Allah, yang tidak melanggar larangan-larangan Allah dan sebagainya. Tapi bila ada orang-orang yang alim dan dia melanggar perintah Allah, malahan dibuat pula secara terang-terangan, maka itu sangat merisaukan Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab dia memberi impak yang tidak baik kepada masyarakat. Sebab fitrahnya orang menyanjung, orang memuliakan orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Tiba-tiba orang berilmu yang disanjung-sanjung, dihormati, dimuliakan itu, mereka pula sewenang-wenang melanggar perintah Allah. Dibimbangi nanti menjadi alasan bagi orang awam. Kan, nanti orang kata, alah, ustaz pun boleh pakai seluar pendek. Contoh gitulah. Orang akan jadikan sandaran itu. Itu yang merunsingkan Imam Ghazali. Yang sepatutnya orang-orang alim ini, dia mendidik masyarakat, menunjukkan contoh tauladan yang terbaik, menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, mendidik masyarakat dengan ajaran Islam yang sebenar. Itu sepatutnya lah yang ada pada diri para alim ulama.
Tetapi bila ulama itu menyongsang arus, itu sangat-sangat berbahaya. Sebab macam saya sebut tadilah, dibimbangi menjadi ikutan dan hujah orang-orang awam. Kan? Dia kata aku tengok ustaz pun semayang asar kat maghrib lah, okey je. Contoh dia gitulah. Benda-benda yang tak elok ni tak sepatutnya dibuat, khususnya oleh orang alim, para alim ulama, lebih-lebih juga orang awam macam kita lah. Dan yang kedua disebutkan tadi, orang jahil yang beribadah. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena keluarkan diri kita dari kelompok kejahilan. Kena keluarkan diri kita daripada kelompok kebodohan. Kerana dalam pepatah Arab disebut, al-jahlu mautul haya. Al-jahlu mautul haya. Jahil itu boleh mematikan kehidupan manusia. Jahil itu, kata orang Arab, boleh mematikan kehidupan seorang manusia. Makna kalau manusia tu jahil, hakikat kehidupannya sebenarnya tak ada nilai. Sebab dia jahil. Jadi lantaran itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, para sahabat, kita kena mengaji. Dan alhamdulillah saya tengok wilayah dia mendahului negeri-negeri lain dalam menjalankan kuliah-kuliah. Walaupun ada SOP yang kita kena ikut dan sebagainya, tapi tak apalah. Dan kita syukur sebab Ramadan kali ini kita boleh berterawih. Jangan tak datang pula. Kan? Cuma mungkinlah AJK pening sikit macam mana nak susun jadual kehadiran. Ada setengah tempat saya difahamkan dibuat rotation. Tapi susah agak tuan. Kan? Jenis otai masih berbisa ni payah. Kan? Jadi tak apalah, aturlah kok mana pun, jangan tak datang sudah. Tahun lepas kita terawih di rumah. Pening kepala terawih kat rumah dah. Tuan-tuan diangkat jadi imam satu. Baru tahu susah jadi imam terawih dah. Rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua qul huwallah. Sampai bini pun dah tahu dah. Bapak kau ni kejap lagi ina atau ina lah dia. Tahu dah. Dah tak ada ayat nak baca tuan. Dah itu je yang kita hafal kan. Nampak gaya tahun ni dah turun darjat sikit lah jadi makmum. Alhamdulillah. Lega banyak tuan. Jangan buat pasal. Jadi jangan dimarah tok-tok imam yang ada tu. Kesian kat tok imam. Dia pun pening nak baca ayat apa tu. Jadi ilmu kena mengaji. Kena belajar tuan-tuan. Kita tak nak buat ibadah dalam keadaan jahil. Orang kata dalam keadaan main sodok aja. Main ikut aja, tak tahu jom pangkal jalan cerita. Orang semayang kita semayang, orang puasa kita puasa. Tak tahu hujung pangkal cerita, yang tu tak cantik. Sangat berbahaya. Sebab bila kita buat ibadah dalam keadaan jahil begitu, kita takut ibadah kita tu tak betul. Ada salah silap. Sebab kita tak tahu mana rukunnya, mana yang makruhnya, mana yang sunat dalam semayang, sunat ketika puasa. Dan benda-benda macam ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, mesti kena mengaji. Mesti datang kuliah.
Atau kalau ada live-live macam ni, kita dengar je lah secara online. Tonton saja secara online. Paling tidak ada juga ilmu yang kita dapat. Sebabnya tuan-tuan, kesan mendengar majlis ilmu ni, tuan-tuan pun ada pengalaman, saya pun ada pengalaman. 23 tahun lebih saya berceramah ni. Banyak sangat tu tidaklah, tapi yang saya hadap sendiri, yang saya jumpa ada. Ada manusia yang boleh berubah hidupnya kerana mendengar majlis ilmu. Saya dah jumpa, macam saya kata tadilah, taklah banyak, tapi ada. Yang saya jumpa berdepan macam ni, dia meluahkan isi hatinya. Yang baru 2-3 hari lepas pun ada seorang, saya pun tak tahu siapa, dia PM saya dalam Facebook. Dia kata, Ustaz, saya dulu sangat jahil Ustaz, sangat jahat, banyak dosa saya buat. Dan bila saya ada dengar kuliah-kuliah Ustaz live baru-baru ni, saya ada kesedaran untuk berubah. Jadi Ustaz doakan saya dipermudah. Itu dia mengaku. Ada juga dalam TikTok yang saya tengok, dia komen di bawah video saya tu, dia kata, Ustaz, saya 30 tahun bergelumang dengan dosa Ustaz. Apa dosa saya tak buat? Jadi saya pun dah banyak dah tengok kuliah-kuliah Ustaz tazkirah ringkas-ringkas tu. Jadi saya usaha nak berubah Ustaz. Nampak tuan-tuan? Bukan saya kata, oi, Ustaz ni macam bagus saja angkat diri sendiri pula. Tak, bukan saya nak angkat diri. Saya bagi contoh pengalaman saya. Pengalaman Ustaz lain mungkin ada benda yang sama juga. Nak sebutnya, bila datang majlis ilmu atau dengar-dengar kuliah dan sebagainya, itu akan menambahkan ilmu dan insya-Allah dia akan mengubah kehidupan kita. Sebab kita nak buat ibadah ni biar tahu jalan cerita dia. Maksudnya biar ada ilmu. Macam tahun lepas, bila Covid, lepas tu masa tu sibuk orang yang kena Covid masa bulan Ramadan, nak kena swab test, masuk ke hidung, masuk ke mulut, adakah membatalkan puasa? Kena tahu. Yang baru pula, vaksin, cucuk-cucuk vaksin tu kan, ni nak masuk Ramadan lagi 10 hari ni, insya-Allah. Masa Ramadan tu besok, tiba-tiba nama kita kena panggil cucuk vaksin. Siang hari Ramadan, adakah batal puasa? Kena tahu. Dah keluar fatwa dah, tak batal pun. Jangan buat-buat minum-minum air pula lepas tu. Tak ada. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu saya kata tadi, paling bahaya bila mana orang jahil beribadah. Sebab kita takut rugi, kita takut penat. Dahlah buat ibadah ni penat tuan-tuan. Penat. Saya tengok muka tuan-tuan ibu-ibu pagi ni pun penat. Penat nak nak bertahan supaya jangan syahid. Kan? Penat nak nunggu bila nak habis kuliah Ustaz. Sabar, luar tu gelap lagi, cerah lagi terberhenti. Penat tuan. Tuan-tuan nak bangun subuh tadi pukul 5, 5.30, penat. Saya malam tadi kunci jam dekat handphone pukul 4.45, pukul 4.50, pukul 5, pukul 5.10. Punyalah risau, takut tak terbangun tuan. Tapi sebelum tidur kita doa dah.
Ya Allah, besok aku ada kuliah subuh, mudahkan urusan. 4:30 terbangun. Lepas tu lelap balik. Tuan-tuan ingat boleh bangun tegak masuk bilik air macam tu je ke? Tak. Lepas tu dari Sungai Buloh nak mari sini tuan-tuan, dekat 50 km lah. Pagi-pagi okey lah. Jalan lengang. Masalah bila jalan lengang, mengantuk pula buat kita. Penat tuan-tuan. Kita semayang, ilmu tak ada, penat. Dah lah ibadah tu penat. Dengar kuliah ni tuan-tuan ingat tak penat tuan? Penat. Berapa kali dah bersilang kaki, bertukar kaki, sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap lunjur, sekejap lipat, tebas. Ustaz tak apa, duduk atas kursi okey lah. Tuan-tuan yang bersila, Tuan Azab, tuan-tuan nak lunjur, lunjur lah. Saya tak ada masalah tuan. Saya okey je. Nah, tuan-tuan nak bersandar ke, melunjur ke, picit kaki ke, buatlah apa pun. Jangan kacau kuliah saya sudah. Kan? Sebab susah, penat ibadah. Puasa Ramadan, penat Tambah mungkin ibu-ibu ada yang belum habis, ganti lagi sehari dua nak berhabis ni kan. Ada balance 10 hari lagi ni. Nak menghabiskan lagi sehari dua, yang tahun lepas punya tak siap lagi ni. Oh ya Allah, dia punya azab. Nak pergi haji tahun ni, oh lagi penat kan. Syarat dia sangat ketat. Walaupun tabung haji dah keluarkan senarai 22, dia panggil pengelola tabung, pengelola jamaah haji, PJH dia panggil. Syarikat swasta yang diberi lesen, makna yang ada autoriti untuk bawa untuk bawa jamaah haji tahun ni, insya-Allah ada 22 syarikat. Jadi kalau tuan-tuan terpilih ke tahun ni, pergi dengan 22 tu je. Jangan cari yang lain-lain. Sat lagi sekarang wukuf dekat KLIA je. Dah kena tipu hidup-hidup pula. Kan? Jangan. Nak pergi haji tahun ni ketat. Syarat dia antaranya kena ada vaksin. Kena cocok vaksin dulu. Banyak cerita dia. Jadi tuan-tuan, ibadah ni penat. Tiba-tiba, na'udzubillah tuan-tuan, pahala tak ada. Allahu Akbar. Berzikir penat, baca Quran penat, tuan-tuan masuk duit dalam tabung surau penat. Bangun malam penat, bertafakur, merenung kebesaran Allah penat. Puasa penat, bayar zakat penat. Semua ibadah tak ada yang tak penat tuan-tuan. Benarlah apa yang pernah dipesan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Para sahabat baginda sentiasa mengingatkan kita, dunia adalah tempat berpenat-penat dan akhirat adalah tempat kita berehat. Jangan diterbalikkan. Dunia adalah tempat berpenat-penat dan ingat, akhirat adalah tempat kita berehat. Jangan diterbalikkan. Dunia tempat berehat, dibimbangi akhirat kita penat. Dan saya selalu sebut tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kisah Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Satu hari anak Imam Malik, anak lelaki dia tanya dekat ayah dia. Dia kata, wahai ayah, saya tengok ayah ni sibuk manja. Pagi kuliah, tengah hari kan jumpa rakyat, petang kan macam-macam, puluh bantuan, malam tulis kitab pula, tengah malam kan ibadah. Kira sibuk lah. Lalu anak dia tanya, bila yang ayah ni berehat ni?
24 jam sibuk aja. Bila ayah berehat? Lalu Imam Malik menjawab dengan penuh keyakinan. Dia kata ayah benar-benar berehat apabila kaki ayah melangkah masuk ke dalam syurga Allah. Itulah masa berehat yang sebenar. Di akhirat besok, di dalam syurga. Jadi bila insya-Allah, saya yakin, saya tuan-tuan, ibu-ibu semua yang menonton live pagi ni, insya-Allah akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan bila dah masuk syurga besok, berehatlah sepuasnya. Kalau jumpa saya dalam syurga besok, jangan suruh saya kuliah pula. Tak ada pasal lah tuan-tuan. Aku nak berehat. Dah penat dah kuliah atas dunia ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya masuk syurga besok nak kena semayang lagi? Rajin sungguh 4 raya. Ada seorang muslimat tanya. Dalam TikTok dia tanya soalan, dia hantar soalan. Tapi saya belum jawab lagi. Dia tanya tu melawak ajalah kan. Dia kata, Ustaz, dalam syurga besok saya boleh mengandung lagi tak? Rasa-rasa ibu-ibu nak mengandung lagi tak dalam syurga besok? Tak ada pasal lah dah. Rehat je lah tuan-tuan, nak mengandung apa benda lagi. Siapa pula nak jadi bidan besok? Dunia mengandung dah tak larat lah tuan-tuan. Selang setahun nasib beranak aja kan. Penat dah rasanya. Esok dalam syurga akhirat, rehat ajalah puas-puas. Biarlah kita penat atas dunia. Penat dengar kuliah, penat bagi kuliah, penat susun atur jadual kuliah. Penat buat baik, penat istighfar, penat ajak orang buat baik. Biarlah. Sebab saya ulang sekali lagi, tidak ada ibadah yang tidak memenatkan. Berzikir pun penat tuan-tuan. Tuan-tuan nak picit tasbih tu, penat tu. Kan? Kadang-kadang mulut jalan tasbih dah berhenti. Kalau teruk sikit, tasbih berjalan, mulut berhenti. Tu teruk tu. Dah syahid dah teruk kan. Susah nak berzikir ni, bukan senang. Bunyi macam senang. Jadi sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa pun tugas kita adalah cari ilmu. Tuan-tuan, cari ilmu. Cari ilmu sebab kita tak nak rugi. Ya. Kita tak nak jadi manusia-manusia yang dalam kerugian. Yang Allah sebut dalam surah Al-Asr. Kan? Innal insana lafi khusr. Secara generalnya Allah kata sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Ayat itu pada awalnya Allah sebut begitu. Semua orang rugi kata Allah. Dia ustaz ke tak ustaz ke, imam ke tak imam, semua asalnya rugi. Kecuali 4 golongan yang Allah senarai dalam ayat itu. Illal ladzina amanu. Yang beruntung, yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Yang beramal soleh. Amalannya ada 2 tuan-tuan. Satu amal soleh, amal yang baik-baik. Satu lagi dipanggil amal toleh, lawan kepada soleh. Amal toleh ialah amal yang buruk. Jadi yang beruntung ialah yang beramal soleh, yang buat benda yang baik-baik, insya-Allah. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Yang sentiasa berpesan-pesan dengan
kebenaran. Ingatkan manusia benda ni elok, benda ni tak elok, benda ni boleh buat, benda ni jangan buat, benda ni elok tinggalkan. Itu namanya berpesan dengan kebenaran. Dan yang keempat, golongan yang tidak akan rugi, watawasau bis sabr, yang berpesan dengan kesabaran. Yang ingatkan manusia dalam hidup ni mesti ada satu level dipanggil sabar. Dan sabar ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, penerapannya dalam diri kita sendiri. Sabar ni dia kalau bercakap dia jadi susah kan. Macam kita bawa orang pergi haji lah, pergi umrah. Kan banyak ujian di sana kan. Saya pernah cerita dulu, antara benda yang dipesan kepada kami, para mutawif, kami yang jadi mutawif haji umrah ni selalu dipesan oleh pihak pengurusan tabung haji. Dia kata antara perkataan yang sangat pantang disebut pada jamaah haji ialah sabar. Jangan sebut tuan-tuan. Janji nak pergi melawat Hudaibiyah pagi ni, bas sampai pukul 7 kan. Biasalah Pak Arab, pukul 7 dia sekarang, mau 7.30, 8 baru sampai bas. Yang jamaah lepas subuh dah pacak bawah lobi hotel. 6.30 dah relax je kat situ. 7.30 bas tak datang lagi. Yang kita pula mutawif kan, buat-buat ramah mesra pula. Mana bas Ustaz? Itulah harap dia kata on the way. Sabarlah dulu no. Bila keluar perkataan sabarlah dulu, habis dah. Mesti kena maki je. Ustaz ni memang munafik. Dia munafiknya ustaz tu depan Kaabah, tak pasal-pasal je buat. Dia jangan disuruh sabar kan, memang tak ada punya. Saya dah kena dah dekat Muzdalifah. Kan lepas kita wukuf di Arafah, selesai kemuncak rukun haji, namanya wukuf. Itu kemuncak rukun haji. Nabi kata dalam hadis Al-Hajjul Arafat, haji itu kamu berwukuf di Arafah. Bila habis kita wukuf, start zuhur tu 9 Zulhijjah, sampailah lepas-lepas maghrib kita dah semayang jamak takdim tamam, 3 maghrib 4 isyak, tidak dikosarkan. Lepas tu kita tunggu bas nak bergerak ke Muzdalifah. Bukan jauh pun, kalau ikut 5 minit sampai. Tapi sebab bas masa tu ada beribu atas jalan raya, jadi nasib baik setengah jam sampai. Nasib tak berapa baik 7 jam baru sampai. Nasib lah. Sesat pun ada kan, macam-macam ujian. Bila sampai Muzdalifah, apa kena buat? 2 benda. Pertama, bermalam di Muzdalifah, wajib haji. Dan yang kedua, mengutip anak-anak batu selepas masuknya waktu tengah malam. Kita sampai Muzdalifah tu lepas maghrib, lebih kurang pukul 7, lebih 8, 9 macam tu. Boleh ke Ustaz sampai-sampai terus kutip anak batu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi sunat kutip anak batu ketika masuknya waktu tengah malam, baru disunatkan kutip. Kalau sampai pukul 8 dah kutip, tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunat. Dapat pahala kutip ajalah. Pahala sunat yang Nabi buat tu tak dapat. Tu yang saya kata kena ada ilmu tadi tu. Bila masuk waktu tengah malam, tahun yang saya pergi tu 2010, waktu tengah malam diisytiharkan oleh kerajaan Saudi pada masa itu
Masuknya waktu tengah malam di Muzdalifah adalah pukul 11.30 malam. Kita sampai tadi pukul 9 kan. So pukul 9 nak sampai 11.30 tu baring-baring lah dulu. Relax-relax lah dulu. Kena teh ke, cari Maggi Cup tu. Maggi Cup wajibul gunah tuan-tuan. Itu makanan paling sedap. Jangan buat pasal. Balik melontar tuan, kena Maggi Cup, lepas tu terus syahid fisabilillah. Dia tak peduli apa dah. Kan? Jadi dah masuk pukul 11.30 barulah kutip batu. Sunat dapat pahala lebih. Tapi sebab setan tu memang setan tuan-tuan. Nama pun setan. Batu tu pun kita nak melontar setan kan. Jadi dia punya godaan tu besar. Kita ni dah pegang dalam kepala ni. Aku ingat Ustaz Rahim cakap, lepas tengah malam baru start kutip. Kita sampai pukul 9. Nak tunggu 11.30 ada 2 jam setengah lagi. Masa tu adalah jemaah grup lain dah mula slow-slow kutip kan. Kita pun dalam hati, alah ini puak-puak ni tak mengaji ni, macam bagus lah kita pun kan. Tak salah cakap macam tu. Tengah-tengah menunggu, nampak orang dah start kutip, setan mula bisik. Tu saya kata setan tu memang setan kan. Memang jahat sungguh dia. Ni kalau setan dengar mengamuk dia. Kita pun relax nak menunggu 11.30 nak ambil sunnah. Tiba-tiba setan bisik, Haji, kalau lambat-lambat batu habis. Sudahlah tuan-tuan. Kita pun mula terdetik. Ni kalau aku tunggu 11.30 ni kan tak ada batu aku nak melontar ni kan. Merangkak jugalah pukul 10 tuan-tuan. Dah tak dapat pahala sunnah. Bas pula nak datang ambil kita sekitar pukul 2 pagi tau. Baru bas datang. First trip lah, bas sampai pukul 1, pukul 2. Tugas kami tengok dan kawal jamaah. Jadi masa di Muzdalifah tu berbumbungkan langit, dia tak ada kemah kan. Kalau hujan ribut nasib lah tuan-tuan. Jadi tugas kami ni tengoklah jamaah yang mana dah cari batu ke belum kan, yang baring tidur ke apa, tengok pantau. Tiba-tiba saya tengok tuan-tuan, ada seorang Pak Haji, dia dah tunggu depan pagar tu. Pukul berapa? Pukul 11 malam. Kita ni pun mutawif kan, ramah tamah, pergilah jumpa Pak Haji tu. Saya kata, Haji, kenapa berdiri depan pagar? Dia kata, Ustaz, bas nak sampai. Saya kata, Ji, ni baru pukul 11, Ji. Bas mau paling cepat pukul 1, lagi 2 jam. Haji, inilah dulu, rehat-rehat, duduk-duduk. Bas nak sampai, Ustaz. Dia duduk ulang bas nak sampai. Saya tanya dia, Haji tahu mana bas nak sampai? Dia kata, ada orang cakap, Ustaz. Yelah, siapa yang cakap? Saya tak tahulah Ustaz, tapi ada orang cakap. Tak pening tuan. Dia duk pertahankan, ada dengar suara orang cakap bas dah sampai. Macam ni lah Haji. Haji pun tengok pagar pun bertutup. Ni pun pukul 11, paling awal pukul 1 Ji. Lambat lagi. Haji duduklah. Sabar dulu Ji. Bila keluar perkataan sabar tu, masak saya kena maki tu. Kena tuan-tuan. Saya kata tak apa Ji, Haji duduk je lah. Bila saya cakap Haji duduk saja, dia tempik saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz buta ke? Saya nak duduk mana? Ustaz tak nampak ke dah penuh semua ni? Dalam hati saya, siapa suruh kau berdiri? Dalam hati tuan, kita pakai ihram. Nak dapat haji mabrur, mana boleh marah tuan? Mana boleh maki orang macam tu, nampak? Tuan-tuan ingat senang nak dapat haji mabrur? Ustaz pun dia maki, dia hidup gitu je. Dahlah jamaah yang keliling tengah syahid, semua terjaga tuan. Tengok ustaz terkebir-kebir berdiri kat situ. Lah kali saya tinggalkan aja.
Suka hati haji lah saya kata. Saya pun belah pergi belakang. Kena Maggie Cup lagi best. Daripada aku kena maki dengan jemaah tu kan. Jadi tuan-tuan, tu sebab saya kata bila Allah sebut watawasau bis sabr, nak bersabar tuan-tuan. Ini bukan senang. Sabar untuk diri sendiri dan sabar tentang karenah orang lain. Dua benda yang berbeza. Bila Allah uji kita, itu sabar atas diri sendiri kan. Bila kita sakit, kita kena sabar. Sabar maknanya usaha cari ubat. Itu makna sabar. Bukan biar je menunggu nak mati. Usaha. Bila Allah uji dengan kemalangan ke apa, sabar. Allah uji dengan kematian, sabar. Ujian luar pula, Allah uji perangai jiran, tu kena sabar pula. Uji dengan perangai adik-beradik lagi. Macam-macam tuan-tuan. Semua kita kena hadap. Tapi bila kita betul-betul bersabar dengan aturan yang agama ajar pada kita, pada saya, insya-Allah tuan-tuan, semua akan beres. Kan? Bila hidup ni kita pegang adalah ketentuan Allah. Pagi ni tuan-tuan hadir, di mana yang tuan-tuan sedang duduk pagi ni sekarang ni, yang duduk tengah, duduk tepi atas kursi semua. Sebenarnya benda ni dah tertulis sejak azali lagi tuan-tuan. Saya pagi ni jubah hitam pun dah ditulis sejak azali. Tuan-tuan pakai baju apa pun pagi ni, berapa minit tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, semua Allah dah tulis. Maknanya hidup kita ni sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang kita nak merungut, yang kita nak mengamuk, yang kita nak naik angin tak pasal tu dah kenapa? Dah. Bila kita percaya benda ni Allah dah aturkan siap-siap. Covid nak datang Malaysia ni Disember tahun 2 tahun lepas. Tahun 2019. Bila kita kena PKP 18 Mac tahun 2020. Semua benda tu Allah dah atur siap. Bila Covid nak berambus daripada muka bumi ni dah, Allah dah atur dah semua tu. Cuma aturan itu berjalan sesuai dengan usaha yang kita buat. Itu jalan ceritanya. Tapi bila kita pegang, semua ini Allah dah susun. Allah dah tentukan. Tugas kita ikut ketentuan Allah tu baik-baik. Bila Allah uji dicelah tu kita sabar. Bila Allah uji kita dicelah-celah itu kita redha. Selesailah masalah. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya kita mengaji. Kan? Kita cari ilmu, kita buat benda-benda yang baik. Dan sebab itu di bawah tu Nabi kata, ilmu itu, jadilah kamu orang yang memelihara ilmu, bukan yang menceritakan saja. Jadi tugas kita memelihara ilmu. Memelihara ilmu makna menjaga dan mengamalkan ilmu-ilmu yang ada. Kita belajar ilmu solat, kita praktikalkan ilmu solat tu betul-betul. Kita belajar ilmu puasa, nak Ramadan lagi 10 hari ni, sepatutnya ini waktu yang terbaik. Kita ulang kaji balik. Sahur tu waktu bila, apa nak dimakan, apa doanya. Berbuka tu yang terbaik, dia macam mana kaedah yang Nabi ajar. Solat tarawih tu macam mana. Bangun malam tu macam mana. Nak pulun Lailatul Qadar tu masa bila. Inilah ada 10 hari nak buat ulang kaji tuan-tuan. Buat review balik, ulang kaji balik, semak balik. Sebab bila Allah pilih kita tahun ni sekali lagi, insya-Allah macam tahun-tahun yang sudah, kita kena azam menjadikan Ramadan tahun ni yang paling terbaik.
yang kita kata the best sekali dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebab bukan semua orang dapat nikmat itu. Ramai orang meninggal, tuan-tuan, tiap-tiap hari meninggal. Tiap-tiap hari mati tu. Yang aksiden yang kena hempap kerin dekat Sungai Besi ni macam-macam lah. Yang kena petir, mati lemas. Di mana? Cyberjaya ke mana? Mati lemas. Yang kena bunuh pun ada dekat Majidi Johor. Macam-macam cerita. Mati. Yang tak sakit tiba-tiba mati pun ada. Macam-macam, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, sehingga pagi ni kita masih hidup. Kita masih bernyawa, tuan-tuan. Allah bagi nikmat. Masih boleh melihat. Masih ada ruang nak bertaubat. Masih boleh beramal. Walaupun, yelah, orang kata fizikal kita dah berumur ni makin lemah kan. Makin tak larat dah sangat. Semayang pun kadang-kadang duduk atas kursi. Tak apalah, ruang itu masih ada. Orang dah mati, tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan pergi kubur. Ni saya pun nak habiskan dah kuliah ni, dah cerah dah pun. Kejap lagi saya balik, terus ambil orang rumah, anak semua, pergi ke UIA Gombak, pergi kubur. Lama tak pergi kubur mak betul. Dekat kawasan kubur arwah abang tu lah. Meninggal 2 tahun lepas. Bila kita pergi kubur, tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Kalau kamu tanya, pergi kubur, kata Sayyidina Ali, cuba bercakap dengan orang dalam kubur. Tapi jangan buat depan orang lah, orang kata gila pula kan. Ini Sayyidina Ali bagi contoh. Kalau kamu pergi kubur, kalau kamu tanya satu soalan pada si mati dalam kubur tu, wahai ahli kubur, agak-agak apa yang kamu nak kalau ada satu hajat yang boleh diperkenankan? Sayyidina Ali kata, mesti ahli kubur jawab, kami nak hidup balik. Jangan main-main, tuan-tuan. Tapi sejarah itu belum ada. Belum ada orang nak mati hidup balik, belum ada. Kecuali hantu Kak Limah saja. Belum ada saya kuliah ni yang datang ni orang mati, belum. Ni yang ada depan saya ni semua hidup lagi ni. Cuma dekat-dekat je. Jangan diaminkan. Kan tak sempat puasa pula. Dah. Belum ada, tuan. Kalau ada orang mati datang dengar kuliah, saya suruh dia kuliah, tuan. Betul saya cakap. Biar dia kongsi pengalaman hari pertama dalam kubur tu macam mana dah. Biar penuh surau kita. Tapi benda tu mustahil boleh berlaku dah. Pasal apa mereka nak balik-balik? Sebab mereka dah nampak dah gelapnya kubur itu. Mereka dah nampak dah betapa dahsyatnya azab kubur yang mereka dustakan dulu. Mereka dah nampak macam mana ngerinya muka malaikat Munkar dan Nakir. Yang Nabi kata muka mereka, kulit mereka hitam legam, matanya biru, wajahnya sangat mengerikan, kata Nabi. Logiknya begitu, tuan. Takkan Allah nak buat malaikat yang soal jawab ni muka comel-comel aja. Mana maunya begitu dah. Mesti mengerikan bagi orang takut. Tapi nak balik tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi betul lah Nabi kata nikmat hidup hanya dirasai oleh orang yang sudah mati. Kita yang hidup ni kadang tak rasa hidup tu nikmat dah. Kita rodok aja begitu. Kita sapu, kita langgar je halal haram, tak peduli. Pasal kita tak rasa mahalnya hidup.
Jadi tolong hargai tuan-tuan, nikmat hidup yang berbaki ni. Kita pun tak tahu antara kita ni siapa dulu, siapa kemudian. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Atau saya kemudian, tuan-tuan dulu. Dia lebih kurang sama je. Jadi tuan-tuan, tak tahulah siapa dulu dah. Apapun, mudah-mudahan kematian kita insya-Allah, mudah-mudahan biiznillah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak share sedikit pada pagi ini. InsyaAllah nombor 2, mengutamakan kepentingan Islam. Kita akan sambung selepas hari raya lah, nampak raya nah. Pasal Ramadan tak ada tazkirah. Lepas tu jadual yang Haji Hamdan bagi kat saya untuk subuh-subuh tu pun sebenarnya dah penuh. Untuk saya punya jadual dah penuh. Tahun ni nampak lain macam pula tuan. Laju pula kali ni. Sebab bila dah kata boleh tarawih tu, boleh tazkirah apa semua, jadual saya memang dah penuh tuan. Kan? Saya pun risau juga sebenarnya. Doakanlah saya sihat tuan. InsyaAllah boleh berbakti sebulan Ramadan nanti ni kan. Kita pun rindu juga dengan tazkirah Ramadan apa semua. Jadi tuan-tuan, insya-Allah panjang umur, kita jumpa selepas hari raya lah, insya-Allah. Di surau Madrasah Tarbiyah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini di surau Kompleks Belia Ceras ini. Dan terima kasih pada semua sahabat yang menonton live di Facebook dan juga di ruangan TikTok ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih tafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسورا ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم بارك لنا فيما بقي من الشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.